هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Alhamdulillah. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Ke surat 22 di mana? Baris yang di Faraq tu kan? Jikalau yakin. Baik, jadi kita berhenti di situ. Jikalau yakin. Nah, di situ. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang kitab kita Furu'ul Masail, kita masih lagi di bawah tajuk hadas. Nah, hadas kecil. Hadas kecil. Faraq, cabang. Ataupun apa? Cabang dia lah. Bahagian dia. Jikalau yakin ia akan mimpinya dan tiada ia ingat akan tidurnya, batal wuduknya. Inilah yang kaul yang muktamad. Kata Imam Baghawi, tiada batal wuduknya. Ada khilaf di dalam mazhab. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah tak batal. Tapi kata kaul yang muktamad, kaul yang muktamad ni yang dipegang lah. Golongan mutaakhirin macam Syekh Ramli, Ibn Hajar Al-Haythami, dia muktamadkan. Makna dia, kalau kita yakin kita mimpi, kita yakin kita mimpi, tapi kita tak ingat aku tidur ke tak tidur, macam tu. Katakan kita baring tu, kita yakin kita ada mimpi tadi, tapi kita muskil, aku tidur ke tak tidur, tapi kita yakin kita mimpi. Keadaan kontradik lah tuan-tuan, tapi boleh jadi macam tu. Kita yakin kita mimpi. Dalam mimpi kita nampak sekian dan sekian, tapi kita rasa macam aku tadi tak tidur, aku antara tidur dengan tak tidur, tapi kita mimpi. Batal wuduk tuan-tuan. Mimpi tu tanda tidur lah. Mimpi tu tanda tidur lah. Kalau kita tak tetap punggung lah, tak tetap papan punggung kita di atas lantai, kita baring, kita tertidur, kita termimpi tuan-tuan, mimpi. Bila kita yakin sungguh mimpi, tapi tidur kita tu kita rasa antara tidur dengan jaga. No, mimpi tu tanda tidur lah tu. Batal wuduk. Baik, boleh lah. Itu yang dipegang. Tapi kalau kita mimpi waktu kita tidur duduk, tak batal lah. Ini cerita kalau tidur baring tuan-tuan. Baik. Pasal apa tuan-tuan? Saya sebut dah tuan-tuan sebelum ni. Sebab bila kita tidur, kita hilang akal. Bila hilang akal tuan-tuan, kita tak tahu angin keluar ke tak keluar. Angin kentut lah. Sebab tu orang kalau dia tidur, dia kentut, mana dia rasa, dia tak sedar. Orang kalau dia tidur, dia tak, bila dia kentut dia tak jaga. Kita pun tak pernah jaga bila kita kentut. Angin keluar kita tak berasa. Itu yang batal. Baik. Kemudian faraq, cabang lagi. Apabila adalah seorang yang berwuduk kemudian dinasahkan dia. Nasahkan dia ni maksudnya diubah. Diubah. Sama ada apa? Kerana dosa dia ke, ataupun kerana diubah rupa dia jadi binatang. Macam kena sumpah lah tuan-tuan. Kena sumpah. Dan benda itu memang harus berlaku pun. Memang ada orang yang berubah jadi apa? Jadi khinzir, jadi monyet, jadi kaldai, memang ada pun. Dalam Quran sebut. Dalam Quran sebut. Yang mana orang Yahudi ni, ada di kalangan mereka ni yang cukup ingkar pada Allah. Maka Allah Ta'ala jadikan qiradah. Sebahagiannya qiradah. Kera tuan-tuan, kera. Monyet.
chimpanzee, adik-beradik dia lah. Ada di kalangan Yahudi yang ditukar menjadi fakunu khiradatan khasiin, jadi kera-kera yang hina. Ini dalam surah Al-Baqarah sebut. Ada juga yang dijadikan sebagai khanazir. Khanazir ni jadi babi. Ada di kalangan bangsa Yahudi yang jahat-jahat tu jadi babi, diubah oleh Allah menjadi babi. Jadi maknanya memang harus sahaja benda itu berlaku kalau jahat sangat. Dan itu terpulang pada Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis yang kita pernah dengar dan selalu saya pun pernah sebut kat tuan-tuan, yang mana Nabi SAW sabda, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Tidakkah takut orang yang angkat kepala dia sebelum imam? Waktu rukuk imam tak angkat, dia angkat dulu kepala dia. Ataupun waktu sujud imam tak angkat kepala, dia angkat dulu. Ataupun waktu nak rukuk ke, waktu nak sujud ke, dia bergerak dulu daripada imam. Kan ada orang macam tu. Kalau dia bergerak sama dengan imam, hilang pahala jemaah dia. Tapi kalau dia bergerak dulu daripada imam, dosa. Berdosa. Sebab dalam hadis sebut, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam ini disyariatkan supaya kita ikut dia, ikut imam. Sebab tu kadang-kadang saya tengok ada orang dia tak boleh ikut imam. Ada kan? Ada, tak ramai tapi ada. Dia nak bergerak dulu pada imam. Nasihat saya kalau orang macam tu, lebih baik sembahyang seorang. Betul. Sebab berdosa tuan-tuan, dan diancam. Dalam hadis ni sahih tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Qaulut Tam, dalam permulaan muqaddimah Qaulut Tam fi ahkam imam wal ma'mum, kitab yang masyhur dalam mazhab Syafi'i yang membicarakan tentang hukum hakam imam dan makmum. Jadi awal kitab tu pun dia ada nukil hadis ni. Tidakkah takut orang yang bergerak dulu sebelum imam, Allah Ta'ala jadikan kepala dia kepala kaldai. Kepala kaldai. Kaldai dongki tuan-tuan. Dongki. Kaldai. Kaldai liar tu kuda belang. Kuda belang tu kaldai liar. Himar wahsy, kuda belang boleh makan. Ada pun kaldai jinak tak boleh makan. Dia kaldai ni special sikit. Yang jinak tak boleh makan, yang liar boleh makan. Jadi tuan-tuan, kepala dia jadi macam kaldai. Tuan-tuan nak tengok kuda belang. Kuda belang tu memang macam kaldai tu. Sebiji. Tuan-tuan tengok saja muka kuda belang dengan muka kaldai sama je. Cuma kaldai yang jinak ni tak ada belang badan dia. Muka sama. Jadi pendek kata, orang yang bergerak sebelum imam diancam kepala dia menjadi zebra tuan-tuan. Kuda belang. Waktu bila? Waktu dia mati nanti. Orang pergi ziarah dia nak tengok muka dia, tengok kepala kuda belang tuan-tuan. Badan orang. Boleh jadi. Boleh jadi. Ataupun aw yaj'alallahu suratahu surata himar, ataupun Allah jadikan semua kuda belang. Elok je dia mati, kita tutup, kita biar asap main-main, tengok kuda belang atas tu tuan-tuan. Dia seluruhnya jadi kuda belang. Tuan-tuan, ancaman tu. Sebab tu kita kalau tak boleh buat satu benda dengan sempurna, jangan buat. Berdosa. Ada orang dia nak sembahyang tarawih, tapi sembahyang tarawih sambil menyembang. Lebih baik yang tak payah sembahyang. Betul tak? Ada orang dia nak sembahyang dia nak sembahyang tahajud, tapi malah ambil wuduk. Lebih baik hang jangan sembahyang. Hang buat dosa je. Macam orang korban lah. Dia nak korban, tapi daging korban dia nak upah pada orang yang sembelih lembu. Lebih baik hang tak payah korban. Nak bagi juga, bagi duit. Betul tak? Tak, ni daging aku. Bukan. Tu daging fakir miskin. Itu nama daging korban. Sebab tu orang korban, dia korban 10 ekor lembu pun, dia boleh tak jual daging tu? Tak boleh. Berdosa, batal pahala korban dia, walaupun dia korban 10 ekor lembu. Nampak tuan-tuan? Ni saya punya. No, bukan. Bila hang dah korban untuk Allah, hang korban untuk Allah. Betul tak? Wa at'imul ba'isal faqir, Quran kata. Yang kita boleh buat apa? Fakulu minha, makan sikit pada daging korban. Kalau Nabi SAW ambil bahagian dalam kan. Tapi kalau kita tuan-tuan, batang pinang betul tak kan? Tuan korban, terpulanglah tuan-tuan.
Tapi nak ceritanya syariat korban ni ambil sikit dia kita, habis tu fakir miskin semua. Itu tujuan dia. Jangan kita perasan tuan-tuan, bila kita ada korban ni aku punya, aku boleh jual, aku boleh bayar orang kek sawit. Tak boleh. Kalau kita nak juga macam tu, jangan niat korban, niat sedekah. Betul tak tuan-tuan? Tapi tak dapat pahala korban lah. Pahala korban ni besar, sebesar-besarnya. Kalau tuan-tuan niat lembu sedekah, tu pulang kat tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan boleh ambil kat tuan-tuan 2/3 ke, ambil semua kat tuan-tuan ke. Kemudian tuan-tuan nak sedekah pada siapa-siapa pun tuan-tuan nak bagi, sila. Ataupun tuan-tuan nak jual ke sebahagian, sila. Tapi kalau korban, jangan duk kata buat lagu tu. Betul tak? Pahala nak, tapi kita tak ikut hukum hakam ni. Ini semua cari penyakit tuan-tuan. Nah, baik tuan-tuan. Kalau zaman Nabi SAW, orang yang buat kerja pun habuk daging pun tak dapat. Bagi apa? Bagi duit. Betul tak? Sebab dia dah bekerja. Dia bekerja untuk menguruskan harta fakir miskin. Betul tak? Tu Nabi suruh Sayyidina Ali bagi kepada jazar, tukang potong apa semua ni, bagi duit. Itu amalan zaman Nabi SAW dan para sahabat. Tapi dengan berlalunya zaman kita di Malaysia ni, budaya kita, yang mana uruskan daging korban dia dapat. Betul tak kan? Tapi dia mesti dapat seperti mana orang lain dapat. Nah, tidak ada special. Disebabkan dia sembelih batang pinang untuk dia, berdosa. Ya tu, berdosa. Disebabkan dia ustaz ni lah yang sembelih, ekor untuk ustaz, berdosa. Ekor tu bukan, tak boleh untuk kita specialkan untuk dia. Bila kita special untuk dia pasal dia buat kerja, tu upah nama dia. Tu upah, tak boleh. Kadang-kadang ustaz pun keliru tuan-tuan. Kawan saya ngaji Baghdad, dia rajin sembelih lembu. Sembelih lembu korban dapat macam-macam, batang pinang lah, dapat ni lah, dapat canggih-canggih yang dia dapat tu. Saya kata tak boleh ustaz. Dia kata boleh lah, itu kan daging tuang korban punya. Memang tuang itu bukan mutlak tuang korban punya. Tuang korban tak boleh jual. Betul tak tuan-tuan? Siapa yang boleh jual daging korban tuan-tuan? Fakir miskin saja. Betul tak? Kalau kita tak miskin lah, kita tak miskin, dapat daging korban banyak daging korban ni jual, berdosa. Yang boleh jual fakir miskin. Kat Bukit Merah ni fakir miskin dapat daging korban 1 tan contohnya lah tuan-tuan, banyak sangat 1 tan daging korban. Dia buka kedai daging depan rumah dia, silakan. Memang untuk hang pun daging tu. Wa at'imul ba'isal faqir. Ingat pada orang yang masuk korban. Daging itu kita dah korbankan untuk Allah. Betul tak? Jangan buat main-main. Kalau rasa payah lah ustaz, hang tak payah korban. Habis tu tak ada lah orang korban. Lagi bagus daripada kita buat main-main syariat. Betul tak? Syariat kita mainkan. So ada apa yang menyedihkan tuan-tuan, saya tengok buat korban ni ada orang curi lagi. Ada tak curi? Curi tuan-tuan. Kepala lembu hilang, dicuri macam mana saya tak tahu. Lembu sembelih, kepala hilang. Ni memang penyamun tarbus tuan-tuan. Hebat penyamun dia. Ada satu kes tu, dia pun sembelih lembu banyak, ekor hilang. Ini lembu apa, tak ada ekor tuan-tuan. Ni penyamun tarbus lah tuan-tuan. Saya bagi tahu kepada orang buat kerja ni, berdosa besar. Berdosa sebesar-besar-besarnya. Itu dia. Jadi kita ambil hak orang dan ambil daging korban. Dosa tuan-tuan. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Kalau kita nak sangat tuan-tuan, pergilah beli. Betul tak? Tapi disebabkan kita dah, diri kita ni kalau dah biasa dengan benda free, senang dapat, kita buat. Betul tak? Ni silap tuan-tuan. Ini satu kesilapan yang kita kena ubah. Ada kes tuan-tuan, lepas korban, seminggu lepas korban, bilik mandi mayat busuk. Ada masjid tu. Ada masjid. Belah Teping ke Kemunting, macam tu lah. Lepas seminggu daripada korban, bilik mandi mayat ni busuk macam bangkai orang. Kita ingatkan ada orang mati ke, mayat dalam bilik mayat ke. Rupanya orang buat sorok daging korban, lupa nak ambil. Kan ada orang lagu tu kan, dia buat lari buka perdu pokok. Betul tak? Senyap-senyap ya. Sekali dia pergi, dicuri, dia letak kat perdu pokok. Macam lah orang tak tahu. Betul tak kan? Orang tahu ya. Nak makan sangat, pergilah beli. Memanglah daging mahal. Betul tak? Banyak benda yang dalam dunia ni, banyak orang yang nak benda senang. Betul tak? Benda haram. Tak kisah dengan halal dan haram. Tak fikir dosa pahala. Yang dia tahu, dia dapat makan senang.
Betul tak? Ini benda yang berat tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, ceritanya itulah hukum hakam. Kalau kita buat betul-betul. Nah, walaupun korban itu sunat muakkad, buat ikut hukum hakam. Nah, bila buat cukup buat betul-betul. Sembahyang sunat tahajud itu sunat, tapi kita malah ambil wuduk sembahyang, berdosa. Boleh jadi berdosa besar. Kalau ada niat nak menghina Allah, jatuh kufur. Sembahyang dalam keadaan tak berwuduk kan, menyembah Allah dalam keadaan kotor. Jaga-jaga tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, kemudian mana ni? Jadi kalau dia jadi binatang, itu macam ni saya sebut ni tuan-tuan. Antaranya adalah hadis saya sebut itu, orang yang sembahyang jemaah tapi dia suka bergerak dulu pada imam. Nasihat saya, kalau latihlah diri ikut imam. Latih diri ikut imam. Nah, imam dah bergerak, kalau kita nampak imam, kita duduk belakang imam, imam dah rokok, baru kita bergerak. Kalau imam dah i'tidal, baru kita i'tidal. Imam dah sujud, baru kita sujud. Baru bercantik. Kalau duduk jauh, tunggu bar. Imam Allahu Akbar, baru gerak. Sami Allahu liman hamidah, dah baru bergerak. Boleh kalau tak nampak lah. Baik tuan-tuan, kemudian, jadi apabila seorang tu ditukar menjadi binatang, kena sumpah ke, kena apa ke tuan-tuan, jadi binatang. Dia asal macam cerita Bani Israel lah. Allah Ta'ala ubah menjadi kera. Batal ke tak batal wuduk? Soalan tuan-tuan. Tapi dalam ni sebut, jadi batal lah wuduknya jikalau kembali balik manusia sekalipun kerana menasah menghilangkan akalnya, dah hilang akal, binasa wuduknya. Makna ni macam cerita Bani Israel tu, batal wuduk dia. Sebab bila dia diubah menjadi kera, mereka hilang akal. Hilang akal, batal wuduk. Boleh lah, hilang akal, batal wuduk. Walaupun dia kembali balik pada manusia, kena ambil wuduk balik. Boleh ya? Macam tu. Tapi setakat ni kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaranglah kita dengar, betul tak? Jaranglah. Rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang orang yang mati Allah Taala ubah wajah dia bila sebagai tanda kekuasaan Allah dan sebagai peringatan bagi manusia. Bukan selalu jadi tuan-tuan. Sangat jarang lah tuan-tuan. Sangat jarang. Baik. Kemudian tuan-tuan, mana ni? Faraq. Baik. Yang ni muskil lagi tuan-tuan. Saya baca tadi tak tahu berapa kali saya baca ni tuan-tuan. Nak faham tuan-tuan. Siap buka buku dalam Ustaz Hasanuddin tuan-tuan. Tapi saya tengok dalam buku Ustaz Hasanuddin pun macam lain sikit tentang huraian dia. Jadi kita tengok tuan-tuan. Isu dia rumit sikit lah tuan-tuan ini. Faraq, cabang lagi. Apabila disentuh laki-laki akan zakar khunsa. Dengar. Seorang lelaki sentuh zakar khunsa. Khunsa ni apa tuan-tuan? Khunsa ni yang ada dua alat. Dia ada alat laki, dia ada alat perempuan. Laki ada, perempuan ada. Khunsa yang dimasukkan di sini adalah khunsa muskil. Khunsa yang kita tak tahu dia nak jadi laki ke perempuan. Sebab khunsa ni dia tidak akan berkekalan macam tu. Tak. Siapa yang lahir-lahir ada dua alat. Satu alat laki, satu alat perempuan. Dia ada zakar dengan farash. Dia tidak akan kekal selama-lamanya macam tu. Nanti bila dia besar, ikut hormon dia lah. Kalau hormon dia kuat, mungkin umur dia dalam 17-18, dia akan jadi salah satu pada dia. Ataupun mungkin lambat sikit, umur dia 19 ke, dia akan jadi salah satu. Kalau hormon laki dia kuat, dia akan jadi laki je. Hormon perempuan dia kuat, dia jadi perempuan lah. Adakah sajat? Sajat, kenal sajat? Ke tak kenal? Semua orang kenal. Pasal polis cari dia tuan-tuan. Hilang ke mana kita pun tak tahu. Sajat khunsa ke bukan? No. Banyak orang yang macam sajat tu, sebab dia terkenal, saya sebut lah tuan-tuan. Dia tak ada kaitan dengan khunsa pun tuan-tuan. Khunsa ni dia ada laporan kesihatan daripada doktor. Kan dia lahir kan doktor, ada laporan ni. Kebanyakan orang yang tiru cara maksiat macam tu lah tuan-tuan. Apa yang sajat buat tu dia lah anak tuan-tuan, mengubah ciptaan Allah. Orang yang begitu tuan-tuan, dia bukan khunsa pun. Betul tak? Dia memang lahir lelaki pun. Tapi kerana apa? Kerana mudah nak perhatian, bisikan syaitan, nak terkenal manusia tuan-tuan. Betul tak? Kadang-kadang buat macam-macam benda nak terkenal, nak perhatian.
kerana nafsu dia, ada lain pada orang. Tuan-tuan, gitu syaitan tipu kita. Syaitan nak kita buat maksiat, ubah ciptaan Allah. Baik tuan-tuan, kemudian jadi khunsa ni yang ada dua alat lah. Kemudian apabila disentuh laki-laki akan zakar khunsa, sentuh zakar, kemaluan lelaki lah. Tuan-tuan kena ingatlah kepala tuan-tuan, khunsa ada dua alat. Alat lelaki ada, alat perempuan ada. Dan perempuan menyentuh farasnya. Yang perempuan pula ni dalam satu masa tuan-tuan, serentak. Ni isu dia macam mana macam benda ni jarang dah nak berlaku tuan-tuan. Seorang lelaki sentuh zakar khunsa. Lepas tu ada seorang perempuan pula sentuh farasnya, faras khunsa, dalam satu masa serentak. Dalam satu masa serentak. Macam mana tuan-tuan, saya tak tahulah tuan-tuan dia boleh bersentuh lagu tu. Ini cerita hukum hakam lah. Khunsa yang ada dua alat ni, seorang lelaki sentuh zakar dia, yang perempuan sentuh faras dia. Kemaluan khunsa tu lah. Faras ni kemaluan perempuan. Kemaluan perempuan, zakar kemaluan lelaki. Baik, apa jadi tuan-tuan? Batal wuduk kedua-dua lelaki dan perempuan dan khunsa. Batal semua wuduk. Lelaki tu batal wuduk, yang perempuan tu juga batal wuduk, khunsa pun batal wuduk, semua batal wuduk. Boleh lah, semua batal wuduk. Sebab apa kita tengok mana ni? Kerana bersentuh laki-laki dengan perempuan, maka batal yang menyentuh dan orang yang disentuhnya. Maka masalah itu jikalau ada laki-laki dan perempuan, mana ni, bukan ni, terlajak. Kerana, silap-silap tuan-tuan, mana ni, betul, kedua, dan perempuan dan khunsa. Kerana jika ada zakar itu zaid, maka adalah khunsa itu perempuan. Maka batallah laki-laki itu dan khunsa kerana bersentuh laki-laki dengan perempuan. Maka batal yang menyentuh dan orang yang disentuhnya. Maka masalah itu jikalau ada laki-laki dan perempuan, bersentuh keduanya akan khunsa. Dan jikalau bersentuh salah seorang jua, tiada batal wuduk khunsa dan akasnya. Baik, sini tuan-tuan, kalau salah seorang, katakanlah orang lelaki sentuh khunsa, wuduk khunsa tak batal. Pasal apa? Diihtimal khunsa itu mungkin perempuan. Kalau seorang lelaki sentuh khunsa, dia tak batal wuduk khunsa tu, sebab boleh jadi khunsa ni nanti jadi lelaki. Ihtimal, dia bagi ihtimal lah. Tapi kalau dalam satu masa lelaki dan perempuan sentuh dia, tuan-tuan faham no? Sentuh dia, masa ni kedua-dua ihtimal dia batal wuduk dia. Tuan-tuan faham? Saya ulang lagi sekali, khunsa muskil. Khunsa muskil ni khunsa yang kita tak tahu besar nanti dia jadi laki ke perempuan. Boleh nak? Bila laki sentuh dia tak batal wuduk dia, sebab boleh jadi ihtimal besar nanti dia jadi laki. Kalau perempuan sentuh dia tak batal juga wuduk khunsa ni. Sebab apa? Boleh jadi apa? Boleh jadi khunsa ni besar nanti jadi perempuan. Tapi kalau serentak sentuh dia tuan-tuan, batal lah wuduk dia, khunsa. Betul tak? Nak ihtimal apa lagi? Sebab serentak sentuh, laki sentuh, perempuan sentuh. Nak ihtimal jadi laki, perempuan sentuh dia, batal juga. Nak ihtimal besar nanti dia jadi apa? Jadi perempuan, batal wuduk laki, batal juga wuduk. Ihtimal dia jadi laki, batal juga wuduk perempuan laki ni. Sebab apa? Boleh jadi dia jadi perempuan. Faham ke tak faham ni? Faham tak? Sebab saya beritahu tuan-tuan, khunsa dia takkan kekal selama-lamanya khunsa. Dia akan berubah ikut hormon dia. Ada setengah khunsa sampai umur 20-an baru dia jadi salah satu. Semula jadi. Cuma boleh cepatlah kalau doktor bagi ubat hormon apa, boleh cepatlah sikit. Tapi dia akan jadi salah satu. Baik tuan-tuan, kalau dua-dua sentuh tuan-tuan, batal semua, tiga-tiga batal wuduk. Tiga-tiga batal wuduk. Tapi kalau salah seorang je sentuh, tak batal wuduk khunsa tu, sebab ada ihtimal pada khunsa tu. Boleh no? Yakni jika menyentuh, kita tengok di hurai lagi benda yang sama. Yakni jika menyentuh laki-laki akan faras khunsa,
Dan perempuan akan zakar khunsa. Tiada batal wuduk laki-laki dan tiada batal wuduk perempuan. Dia terbalik tuan-tuan. Mana dia tuan-tuan? Kalau yang laki ni sentuh, jika menyentuh laki-laki akan farash khunsa. Laki-laki sentuh kemaluan perempuan, khunsa tu dia ada kemaluan, dua kemaluan. Disentuh kemaluan perempuannya hak khunsa tu. Boleh? Khunsa dia ada dua kemaluan. Hak laki ni sentuh kemaluan khunsa ni hak perempuan punya. Boleh lah. Kemudian dan perempuan akan zakar khunsa. Tiada batal wuduk laki-laki dan tiada batal wuduk perempuan dan tiada batal wuduk khunsa. Maka demikian jika bersentuhan salah seorangnya jua, maka jika bersentuh keduanya akan khunsa sekali batal wuduk khunsa. Nampak tuan-tuan? Kalau dua orang sentuh, dua-dua orang sekali sentuh khunsa tu, batal wuduk khunsa tu. Boleh tak? Kalau salah seorang saja yang sentuh, wuduk khunsa tak batal. Dan di akas di sini tuan-tuan, kalau yang lelaki tu sentuh kemaluan perempuan ni, kemaluan perempuan khunsa ni lah, tak batal wuduk lelaki tu. Tak batal tuan-tuan. Ini yang zahir dalam ni sebut lah. Kalau yang perempuan tu sentuh kemaluan laki khunsa tu, dia ada kemaluan laki tu, lebihan tu, dia sentuh hak lebihan hak laki tu, tak batal juga wuduk perempuan tu. Itu zahir dalam ni lah tuan-tuan. Zahir yang dalam kitab. Baik. Yakni jika menyentuh laki-laki akan farash khunsa dan perempuan akan zakar khunsa, tiada batal wuduk laki-laki. Nampak tuan-tuan? Dan tiada batal wuduk perempuan. Wuduk perempuan pun tak batal. Tapi kalau yang laki sentuh zakar hak khunsa tu batal. Kalau hak perempuan pula sentuh kemaluan perempuan untuk khunsa tu, batal juga wuduk dia tuan-tuan. Kemudian dan tiada batal wuduk khunsa, maka demikian jika bersentuh dan wuduk khunsa tak batal sekiranya apa? Sekiranya seorang jua, seorang jua, maka jika bersentuh keduanya akan khunsa sekali batal. Kalau salah seorang saja yang sentuh, maka tak batal wuduk khunsa kerana ada ihtimal. Kalau dua-dua sentuh dalam satu masa, maka batallah wuduk khunsa. Cuma yang muskil saya tengok di sini, bila laki tu sentuh zakar khunsa, batal wuduk lagi. Bila yang perempuan sentuh zakar kemaluan perempuan khunsa ni, batal wuduk dia. Tapi kalau di sebaliknya tak batal. Dan dia tak sebut pasal apa, kerana apa. Dan saya tengok di dalam buku Ahad Rumi punya lah, uraian dia lain sikit tuan-tuan. Lagi lain lah tuan-tuan. Macam saya nampak lari daripada ini lah, lari banyak lah tuan-tuan. Sebab dia kata farash tu kembali pada perempuan, dan farash dalam ni kembalinya tu kembali kepada khunsa. Tak apa tuan-tuan. Kita biar dulu tuan-tuan. Kita sambung tuan-tuan. Su'ila radhiyallahu an, jikalau bercampur seorang perempuan yang mahramnya dengan beberapa perempuan yang halat, yang mahsurat. Halat ni keadaan lah. Halat keadaan. Yang mahsurat ni apa? Yang terkawal. Masih lagi terkawal lah. Yang kadar 100 gitu, dan bersentuh ia dengan seorang perempuan daripada mereka itu. Dia macam ni tuan-tuan keadaan yang saya baca huraian Ustaz Hasandi tu. Maksud dia dalam satu tempat, satu rumah lah. Dalam satu rumah tu ada mahram. Mahram ni orang perempuan yang kita sentuh tak batal wuduk kita. Contoh dia mak menakan betul lah, bukan mak menakan belah isteri. Mak menakan apa lagi tu, betul tak? Tak betul lah ni. Pak mentua, mak mentua kan tak betul lah. Jadi tuan-tuan, dan dalam tu juga ada orang perempuan yang orang lain tapi tak ramai. Orang yang kita sentuh batal. Contoh ni siapa? Pak saudara kita, bini dia kan batal kan? Pak saudara kita, bini dia tu, abang pada ayah kita, bini dia kan batal wuduk kan? Batal wuduk. Ataupun kalau orang perempuan, mak saudara dia, suami, betul tak? Suami ada mak saudara dia, batal wuduk. Baik. Dan kita bersentuh, dan kita tak tahu yang kita sentuh ni kan ramai-ramai. Yang kita bersentuh ni kaki kan ramai-ramai. Macam orang pergi Mekah lah, bila tawaf tu selalu bersentuh kaki lah, betul tak kan? Kita pun tak perasan.
dalam kawasan terkawal ni, maksudnya kawasan yang taklah luas mana, betul tak? Kawan macam dalam rumah ke. Jadi kita duduk jalan-jalan, sebabkan ramai sangat berhimpit-himpit ke, nak ambil makanan ke, kaki kita terkena kaki. Dan waktu ramai-ramai tu ada mak saudara kita, betul tak? Mak saudara yang memang adik ayah lah. Ada juga mak saudara kita ni isteri kepada abang ayah, betul tak? Yang tu batal tu. Isteri pada abang ayah, mak saudara apa bagi? Mak saudara apa tau macam tu. Jadi tuan-tuan, tersentuh kita pun tak perasan. Batal tak batal? Tiada batal wuduk kerana syak padanya akan mahramnya. Maka yang syak tiada mengangkat akan yakin. Pasal dia syak. Kena ni mahram tak mahram? Ni yang kena ni mak mentua aku sungguh ke? Adik ayah sungguh ke? Kakak ayah sungguh ke? Ataupun isteri kepada abang ayah, isteri pada adik ayah. Dia tak perasan kan? Boleh kot no? Saya tengok dalam buku tu mungkin kena buat pembetulan. Dalam buku tu dia tulis sekiranya keadaan dalam buku tu lah, buku Ustaz Hasan Din, mungkin percetakan dia perlu diperbaiki lah. Kalau tuan-tuan baca kena cek balik. Sebab dalam buku tu sebut sekiranya dalam satu keadaan berhimpun antara orang perempuan yang Islam dengan orang perempuan yang bukan Islam, kemudian bersentuhlah orang perempuan yang Islam ni dengan yang lain, dia tak pasti yang dia sentuh ni Islam ke bukan Islam, batal ke tak batal wuduknya. Salah lah tuan-tuan. Sebab orang bukan Islam kita sentuh dia, mana batal wuduk, betul tak? Tak batal wuduk. Cumanya dalam mazhab Syafi'i ni, kalau orang perempuan yang bukan Islam, orang perempuan perlu tutup aurat. Itu dalam pegangan mazhab Syafi'i lah. Tapi untuk dipraktikkan di universiti susah lah tuan-tuan. Sebab bila tuan-tuan pergi universiti, dalam mazhab Syafi'i macam tu tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i kalau duduk dalam satu bilik, ada orang agama Hindu, ada orang perempuan Islam, dia kena pakai tudung. Itu pegangan mazhab Syafi'i lah. Ataupun orang yang bukan Islam tak kira, orang Buddha ke, orang apa-apa ke, maka dia kena tutup aurat dia. Itu pegangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi bila tuan-tuan pergi universiti, itulah pegangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Bila tuan-tuan pergi ke universiti, sukar lah tuan-tuan. Bukan sukar sikit, sukar sungguh tuan-tuan. Saya duduk di UM, memang bilik campur. Bilik campur. Malah dalam mazhab Syafi'i juga, sekiranya kita pergi hospital, isteri nak bersalin kan, ada doktor perempuan tapi India, agama Hindu lah, ataupun agama Buddha, laki dan ada laki Muslim yang beriman. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, ambil yang mana? Yang Muslim dulu, walaupun dia lelaki. Itu hierarki dia. Orang perempuan ni yang mula-mula rawat dia orang perempuan lah, doktor perempuan yang Muslim. Kalau tak ada, doktor lelaki Muslim. Kalau tak ada juga, barulah doktor perempuan yang bukan Muslim. Tak ada juga, dah nak mati, betul ni mengancam nyawa lah tuan-tuan, nak beranak, barulah lelaki yang non-Muslim. Boleh dah. Tapi kalau tuan-tuan secara peribadinya tuan-tuan mana yang tuan-tuan prefer? Kalau zaman dulu okey tuan-tuan, betul tak? Zaman dulu, betul tak? Waktu kitab-kitab ni ditulis, manusia masih lagi okey lah kot, betul tak? Tapi kalau zaman sekarang, zaman fitnah, hatta orang yang Islam pun tuan-tuan banyak terlibat dengan apa? Benda yang tak elok lah tuan-tuan. Tuan-tuan dia perlu pada fatwa lah tuan-tuan. Fatwa semasa. Bukan benda yang pelik pun. Hatta macam kita bayar zakat, betul tak kan? Kita tak bayar, kita bayar guna duit, boleh, tapi berpandukan fatwa lah, betul tak? Fatwa ada, tunggu fatwa negeri keluarkan. Kita bayar zakat guna duit, of course bukan mazhab Syafi'i, betul tak? Itu mazhab lain, mazhab Hanafi. Tapi dengan fatwa, betul tak kan? Fatwa bila berkumpul, fatwa. Pendek kata, kita tunggu fatwa tuan-tuan, betul tak? Tengok ada fatwa tak? Jangan kita cepat sangat tuan-tuan. Tunggu fatwa. InsyaAllah fatwa biasanya dia akan fatwa benda yang baik lah tuan-tuan. Baik dan sesuai dengan masa dan tempat. Baik tuan-tuan. Kemudian macam kita punya perbankan lah. Bab perbankan ni ada fatwa-fatwa kan, fatwa, dan banyak fatwa-fatwa dia memang dia tak pegang mazhab Syafi'i lah, dia pegang mazhab yang 4 tu. Mazhab yang 4. Baik. Macam tuan-tuan beli sewa beli, tuan-tuan bayar cengkeram, itu kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Baik, ala kulihal benda itu berlaku bukan kita memandai-mandai lah, dengan fatwa, betul tak? Orang yang pakar. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang jadi celarunya bila ada orang dia mengaji seorang-seorang banyak mazhab, dia keluar fatwa sendiri, betul tak?
celaru tuan-tuan. Biar kita biar kita bagaimana, kita perlu kepada standard tuan-tuan, standard ataupun pusat, supaya tak jadi celaru lah tuan-tuan. Macam contoh macam bayar zakat pendapatan betul tak? Zakat pendapatan ni boleh kata hampir seluruh negeri di Malaysia mewajibkan zakat pendapatan, zakat gaji. Tapi negeri Perak adalah antara satu negeri kot ataupun beberapa negeri yang mengatakan zakat pendapatan tak wajib. Gaji tak wajib zakat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i gaji tak wajib zakat. Itu mazhab Syafi'i. Tapi fatwa di kebanyakan negeri, hatta termasuk juga di pejabat mufti. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan baca khutbah? Khutbah Perak ni yang buat bukan Majlis Agama Islam. Yang buat adalah pejabat mufti. Pejabat mufti, tuan-tuan perasan tak khutbah Perak? Tang khutbah kedua tu, ya Allah berkatilah kepada hamba-Mu yang menunaikan zakat. Ada tuan-tuan. Sebab pandangan Dr. Harusani rahimahullah, dia berpandangan gaji wajib zakat. Itu pandangan pejabat mufti. Tuan-tuan tanya orang pejabat mufti, dia tahu lah. Tapi kenapa mufti Perak meninggal dengan COVID rahimahullah? Dia tak ubah fatwa. Nak ubah fatwa bukan senang, susah. Fatwa mesti himpun semua majlis fatwa. Tu nampak. Sehingga kan mufti pun tak memandai-mandai tuan-tuan. Walaupun dia ada pandangan yang berbeza, tapi hormat fatwa negeri. Dan hormat. Sampai akhir hayat dia tak ubah fatwa negeri tu. Sebab fatwa ni dia perlu himpunan ramai lah. Cuma ya tuan-tuan, walaupun sekarang ni boleh kata ulama seluruh dunia mengatakan pendapatan kita wajib zakat. Banyak ulama tuan-tuan. Dan fatwa kebanyakan negeri di Malaysia pun kata wajib zakat. Itu bukan dalam pandangan mazhab Syafi'i, itu adalah pandangan dalam mazhab Hambali. Dipanggil sebagai mal mustafad, harta yang boleh dimanfaatkan. Boleh lah. Adalah kiraan dia tuan-tuan. Tapi kebanyakan saya jumpa ustaz-ustaz semua bayar zakat lah. Ada gaya banyak zakat. Pendek kata tuan-tuan, benda ini perlu kepada pusat, perlu kepada standard, supaya kita tak celaru lah tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh tengok banyak negeri dia ada buat kiraan zakat pendapatan berdasarkan mazhab Hambali. Benda itu boleh ya tuan-tuan. Boleh, tak ada masalah. Baik, cuma perlu kepada orang badan yang berautoriti tuan-tuan, untuk pelarasan. Okey tuan, mana ni pula tuan-tuan ni? Kita dah isyak dah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, tak apalah tuan-tuan. Akan datang kita sambung yang ke muka surat 23 tuan-tuan. Kita isyak. Ada soalan ke? Akan datang kita sambung di muka surat 23. Dan Ramadan tak ada, betul tak? Ramadan tak ada. Tuan-tuan sembahyang 23 kot noh. Sini 23, bagus tuan-tuan. InsyaAllah kita bertemu Syawal ada kot noh. Syawal ke Syawal tuan-tuan raya lagi. Syawal pun tak ada ustaz, kami raya lagi. Terpulang kat tuan-tuan lah. Syawal pun tak ada, kita Zulhijjah kot ke Zulqaidah tuan-tuan. Ikut tuan-tuan lah tuan-tuan. Syawal biasanya ada ke tak ada? Saya nak main tuan-tuan. Ada noh, ada noh. Syawal ada, raya saya main lah tuan-tuan noh. Kalau ditakdirkan yang saya main tu raya kedua ketiga, ada ke tak ada? Tuan-tuan tak raya ke? Saya ikut tuan-tuan. Nanti saya tanyalah haji tu pun tak main, apa nama haji tu? Haji Sofi. Kalau dia ada boleh tanya tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan kita bertemu Syawal nanti. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matuna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.